الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف البريات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih berikan kita kesihatan dan juga kesempatan untuk hadir ke rumahnya ini melaksanakan fardu Jumat berjemaah. Tiada di antara kita yang tahu adakah kesempatan ini boleh kita dapat di minggu hadapan, atau mungkin kesempatan ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita peluang untuk salat Jumat di hari ini, maka buatlah dengan khusyuk, buatlah dengan tawajuh. Jangan ada yang sampai tidur ketika khatib berkhutbah, dan jangan ada yang berbicara di belakang. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mencari alasan atau mencipta-cipta alasan. Kerana ada segelintir umat Islam hari ini yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi apabila datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka akan lihat perintah itu dan mereka timbang perintah itu mengikuti hawa nafsu. Jika sesuai dengan hawa nafsu, selari dengan hawa nafsu, maka mereka kerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Jika bercanggah dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan perintah Allah dan Rasul itu bercanggah dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan, dia ketepikan Al-Quran dan Sunnah, dan dia perturutkan hawa nafsunya. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Walaupun di dalam pandangan manusia ia tak terlalu dipandang. Kenapa? Mungkin kerana dia miskin, mungkin ia tak punya jawatan. Tetapi apabila dia bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jawatannya, bukan orang yang paling handsome fizikalnya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan hanya berpura-pura di hadapan manusia, kerana hari ini segelintir umat Islam ada yang baik di hadapan manusia sahaja, berpura-pura baik di hadapan manusia. Di tengah orang ramai, dia taat, dia takut pada Allah. Tetapi ketika dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendiri, ia memegang handphone, dia memegang alat-alat komunikasi, mulalah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulalah dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mulalah dia mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan orang yang bertakwa kepada Allah jangan risau tentang kehidupan, sebab Allah Subhanahu wa taala jamin dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut dia kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia makhraja, tempat keluar, solusi daripada masalah-masalah yang dia hadapi semasa hidup di dunia ini. Jika masalah itu hanya berpunca daripada ekonomi, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan risau, jangan bimbang. Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tak sangka. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumaat kali ini, khatib akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini daripada Imran bin Husain. Dia mengatakan, annam ra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Sesungguhnya ada seorang wanita daripada suku Juhainah dan dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Tetapi kehamilan yang dia dapati adalah kehamilan naudzubillah hasil daripada zina. Lalu dia berkata kepada Nabi sallam, faqalat, dia berkata kepada Nabi sallam, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku sudah buat banyak kesalahan. Aku dah buat suatu kesalahan yang besar, dosa yang besar yang sudah sepatutnya aku dihukum kerana aku sudah berzina. Fa aqimhu alai. Tegakkanlah hukum untukku ya Rasulullah. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, tak ada paksaan bagi wanita ini jumpa dengan Nabi dan mengadu kepada Nabi. Tak ada paksaan. Tapi dia sendiri yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil hasil daripada perbuatan zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang arif, yang bijaksana, Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Nabi SAW memanggil walinya, wali perempuan tadi. Lalu ketika wali itu ada di hadapan Nabi SAW, Nabi katakan, ahsin ilaiha, fa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah engkau kepada wanita ini. Kenapa Nabi katakan begitu? Kerana Nabi tahu wanita ini mengandung hasil daripada zina, pasti akan dihentam, akan dicaci maki, dicela, bahkan mungkin akan dipukuli oleh ahli keluarganya. Maka awal-awal lagi Nabi katakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Tetapi nanti fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan, bawa dia ke hadapan aku. Fa fa'al, maka walinya, ahli keluarganya membawa wanita tersebut dan mengasuhnya sampai wanita tersebut melahirkan. Kemudian ketika datang selepas melahirkan, maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang untuk mengikat wanita ini dan ikat dengan baik supaya auratnya tak terdedah, tak ternampak ketika menjalankan hukuman. Thumma amara biha farujimat. Lalu Nabi SAW perintahkan dia untuk direjam. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rejam adalah hukuman bagi wanita ataupun lelaki yang sudah menikah, sudah berkeluarga tetapi berzina. Adapun lelaki atau wanita yang belum menikah, belum berkeluarga tetapi berzina, maka hukumannya sebat sampai 100 kali seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita tersebut selepas dihukum, maka wanita tersebut mati. Wanita tersebut mati. Tsumma shalla 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan wanita tadi. Faqala lahu Umar, yang ketika itu ada Umar bin Khattab dan dia terkejut. Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, engkau solatkan dia sementara dia dah berzina. Dia dah melakukan dosa besar. Dan dia mati pun disebab hukuman kerana melakukan dosa zina. Kenapa engkau salatkan? Itulah sebenarnya bahasanya.
Tusalli alaihi ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau solatkan dia ya Rasulullah, sementara dia dah berzina. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia telah datang dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jika taubat tersebut dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, iaitu 7 para sahabat ketika itu, maka itu pun sudah mencukupi. Maksudnya, andaikan taubat dia dibandingkan dengan 70 orang ahli Madinah ketika itu, maka dia sudah bisa menandingi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala." Wahai Umar, adakah engkau menjumpai orang yang lebih afdal, yang lebih mulia berbandingkan daripada orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Dan wanita ini dah berjaya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia serahkan dirinya kepada Allah, dia taat, dia patuh akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, dari hadis yang singkat ini ada beberapa pengajaran yang boleh kita petik. Sekurang-kurangnya ada 2 pengajaran yang boleh kita petik. Yang pertama, lihat bagaimana wanita tadi tidak ada paksaan untuk datang kepada Nabi SAW dihukum. Sebenarnya dia boleh saja melarikan diri, tapi kenapa dia berserah diri kepada Nabi SAW? Karena dia takut, dan inilah sifat sahabat. Mereka takut berbuat maksiat. Kalau seandainya maksiat di dunia selamat daripada hukuman, ingat di luar sana, di akhirat dia tidak akan selamat. Jadi pengajarannya untuk kita, janganlah berbuat maksiat. Janganlah berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan menzalimi orang lain. Kerana walaupun di dunia ini kita selamat daripada hukuman, ingat di depan sana ada yaumul hisab. Hari yang kita semua amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat amalan sebesar zarah. Zarah ini jemaah, kalau jemaah buka tingkap, buka jendela di pagi hari, maka jemaah pasti akan melihat debu-debu yang masuk ke dalam rumah. Maka satu debu itulah yang dinamakan zarah. Debu ini tak boleh diambil, susah untuk diambil, dan ditimbang pun tak ada beratnya. Tetapi yang itu pun kita akan melihat balasannya di hari kiamat. Begitu juga amal dosa-dosa yang kecil yang kita buat. Walaupun dia nampak kecil, kita pun juga akan melihat balasannya di hari kiamat. Oleh sebab itu, jangan pandang remeh sebuah dosa. Boleh jadi dosa yang kita pandang remeh itu yang menyebabkan kita ditarik ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pandang remeh suatu amalan yang nampak kecil. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, pengajaran yang kedua daripada hadis ini, jangan kita sebagai orang Islam cepat menghukum pelaku dosa masuk neraka. Dan juga jangan cepat menghukum orang yang rajin ibadah masuk surga. Tak semestinya. Lihat dulu bagaimana penghujungnya. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya riwayat Imam Bukhari, "Innal 'abda la ya'malu fima yara an-nas amala ahli al-jannah wa innahu lamin ahli nar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang di hadapan manusia dia nampak baik, dia beramal amalan ahli surga, nampak soleh, ternyata ia termasuk golongan ahli neraka. Wa ya'malu fima yara an-nas ahli nar wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada juga orang yang nampaknya bergelimangan dengan maksiat, berbuat dosa, hidupnya dari hujung rambut sampai ke hujung kaki hanya sebuah dosa, semuanya dosa. Tetapi wa huwa min ahlil jannah, ternyata ia termasuk ahli surga. Kenapa seperti itu? Wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan orang itu dilihat di penghujungnya. Hari ini jemaah kita berkumpul di rumah Allah, solat berjemaah, solat Jumat berjemaah, memenuhi panggilan Allah, berzikir, baca Quran, baca surah Al-Kahfi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi SAW. Tetapi kita tidak tahu penghujung hidup kita.
Oleh sebab itu, banyaklah memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas iman dan takwa kepadamu. Karena kita risau, kita bimbang, kita mati dalam keadaan tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jemaah dikasihi oleh Allah, jangan cepat menghukum, tapi ajaklah orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Tugasan kita hanya mengajak, bukan untuk memberikan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum salihan a'mal. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intipati daripada khutbah kita kali ini iaitu banyak-banyaklah bermuhasabah diri. Jangan kita bermaksiat kepada Allah. Jika kita ingin bermaksiat, carilah tempat yang tak dilihat oleh Allah. Tetapi itu mustahil. Kerana apa? Kerana Allahu Sami'un Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Allah Maha tahu. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadapan manusia kita nampak baik, walaupun kita selamat daripada hukuman di dunia, ingat, di depan sana ada yaumul hisab. Ada yaumul hisab yang akan menghisab semua amalan kita, dari kecil sampai besar, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang bergelimangan dosa ketika mati di hari kiamat, mereka terkejut. Lalu mereka katakan, aduhai, buku apakah ini? Buku catatan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada dosa-dosa kecil, tidak ada dosa-dosa besar, semuanya termaktub, tertulis dalam buku ini. Maka dia pun tahu kalau tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Jadi hati-hati. Walaupun apa yang kita ucapkan, hati-hati, walaupun kita tidak ada yang menghukum kita, maka banyaklah bermuhasabah diri. Dan seterusnya, kita di dunia ini ditugaskan untuk menyeru orang kepada kebaikan, bukan menghukum orang ini masuk surga atau masuk neraka. Karena boleh jadi kita yang menyeru itu masuk neraka, dan orang yang diseru itu masuk surga. Oleh sebab itu, jemaah dikasihi oleh Allah, banyak-banyaklah taubat kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga iman kita kekal hingga ke akhir hayat. Dan seterusnya, di hari Jumat yang mulia ini, buatlah perbanyak amalan. Salah satunya adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni adalah merupakan ibadah yang agung, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah solat, zakat, Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Yang solat, yang zakat hanyalah manusia. Allah tak ada solat, Allah tak bayar zakat. Wa adzin fin nasi bil hajj. Diperintahkan untuk menunaikan haji, tetapi Allah tak menunaikan haji. Namun berbeza dengan selawat. Selawat sebelum Allah perintahkan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan dirinya, dengan zatnya yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat. Allah berselawat kepada Nabi. Selepas Allah berselawat kepada Nabi, Allah perintahkan malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi.
Dan malaikat disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka buat apa yang Allah perintahkan, sehingga ketika mereka disuruh untuk berselawat, mereka pun juga berselawat. Barulah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, di hari yang mulia ini, Ya Allah, kami merayu kepadamu, Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Allah, jangan kau biarkan kami yang hadir di masjid ini keluar daripada masjid kecuali dosa-dosa kami telah kau ampunkan, Ya Allah. Wa yasir umurana fid dunya wal akhirah. Jika ada di antara kami, ahli keluarga kami, jemaah kami yang dalam keadaan kesusahan, mudahkanlah segala urusannya dunia akhirat, ya Allah. Washfi mardana wa mardal muslimin. Jika di antara kami, ahli keluarga kami, jemaah kami ada yang sakit, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, kami merayu kepadamu, ya Allah, jagalah kami. Jagalah ahli keluarga kami, harta kami, anak cucu kami daripada kejahatan orang-orang berniat jahat kepada kami, ya Allah. Daripada wabak yang mematikan dan takdir yang buruk, ya Allah. Daripada kejahatan orang-orang yang dengkikan kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jagalah negara kami, jagalah negeri kami, ya Allah, daripada kejahatan orang-orang yang tamak akan kuasa, ya Allah. Jadikanlah negara ini, negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, berikanlah keberkahan, panjang umur, sihat tubuh badan, keistiqomahan kepada semua pengurus Masjid Al-Madinah ini, ya Allah, termasuk para imam dan muadzinnya juga, ya Allah, kerana mereka telah berkhidmat untuk agamamu ini, ya Allah, dan rumahmu ini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, unsur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filastin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu, ya Allah. Tolonglah hamba-hambamu, saudara-saudara kami, ya Allah, di setiap tempat, ya Allah, khususnya di negara Palestin, ya Allah. Selamatkanlah mereka daripada kejahatan-kejahatan Yahudi yang zalim, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau pesongkan hati kami selepas kau kenalkan kami dengan iman dan Islam ini, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beribadah. Matikanlah kami ketika kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kau matikan kami ketika kami bergelimangan dengan maksiat. Jangan kau biarkan kami mati dan kami tak sempat bertaubat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus